Di tengah situasi geopolitik dan situasi perdagangan yang banyak tidak menentu, tapi yang bisa dipastikan yaitu bahwa hubungan Indonesia dan China akan semakin baik ke depan, akan semakin meningkat ke depan karena kita adalah keluarga. Distinguished guests and honorable representatives from the government of Indonesia, and esteemed leaders and business representatives, ladies and gentlemen, good morning. It is my great pleasure to join you today in Jakarta for the inauguration ceremony for the China North Taida One-Stop Overseas Service Base, Indonesia Integrated Service Station, and the forum empowering Chinese enterprises to go global and building shared opportunities in Indonesia. On behalf of China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT, I'd like to extend my warm congratulations on the successful organization of this important event and my sincere appreciation to all friends who have long supported China-Indonesia economic and trade cooperation. At present, the global economic landscape remains complicated and challenging. Nevertheless, cooperation and development remain the defining themes of our time. China and Indonesia, the two countries as the major emerging economies and comprehensive strategic partners, enjoy strong economic complementarity and broad prospects for cooperation. And the framework of the Belt and Road Initiative, our cooperation in areas such as energies, resources, manufacturing, new energy, digital economy, and infrastructure has continued to deepen, creating tangible opportunities for enterprises from both countries. Today's official launch of the China North Taida One-Stop Overseas Service Base and Indonesia Integrated Service Station represent an important achievement in advancing China-Indonesia industrial cooperation. More importantly, it is a practical and forward-looking initiative designed to better serve Chinese enterprises as they enter and develop in the Indonesian market. By leveraging Taida's mature park management experience and comprehensive service capacities, the service station focuses on the real needs of enterprises in areas such as investment facilitation, policy interpretation, compliance support, and human resources. It aims to build an integrated, localized, and professional service platform, helping enterprises reduce costs, manage risks, and improve operational efficiency overseas. Indonesia's Golden Indonesia 2045 vision aligns closely with China's pursuit of high-quality development and high-level opening up. We are pleased to see a growing number of Chinese enterprises choosing Indonesia as their key destination for regional investment and the long-term development. CCPIT and our office here will continue to serve as a bridge and platform, facilitating business matchmaking, consolidating communication on the business environment, and promoting the implementation of more practical and sustainable cooperation projects. At the same time, simultaneously, we do hope that the China North One-Stop Overseas Service Base and all participating institutions will further enhance coordination with Indonesia government agencies, business associations, the local enterprises, continuously improving service capacity and professionalism. We firmly believe that the integrated service station will become a reliable, practical, and trusted support platform for Chinese enterprises operating in Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, cooperation is built on mutual trust and development thrives on mutual benefit. Let us take today's event as a new starting point, work together
with shared commitment and complementary strengths, and continuously elevate China-Indonesia economic and trade cooperation to new heights, contributing fresh momentum to the development of both countries. So finally, I sincerely wish the event great success and all the guests good health, continued success, and fruitful cooperation. Thank you for all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Good morning everybody, to our Chinese guests and friends and family. Welcome to Fee Office on behalf of the team, Pak Erwin, Pak Angga and Pak Antoni. Thank you so much for attendance also. Selamat datang Pak Wagub. Pak Kris ini sahabat lama saya. Semoga terjalin kerjasama yang lebih erat ke depan antara Indonesia dan China dan juga investasi di Kalimantan Barat. Terima kasih juga kepada para teman-teman yang telah hadir di acara yang pagi ini. Kita harapkan akan membawa banyak kebermanfaatan dan keberkahan bagi khususnya hubungan bisnis Indonesia dan China. Tahun lalu saya berkunjung ke China 5 kali, Pak. Lebih dari biasanya tiap tahun itu waktu saya menjabat di pemerintahan itu 2 kali. Tapi karena semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan China sesuai dengan pesan yang disampaikan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, ini kita semakin mempererat dari baik hubungan ekonomi, investasi maupun juga hubungan trading. Nah, oleh karena itu saya sangat menyambut baik kerjasama ini dan semoga kerjasama ini bisa ditingkatkan dan membawa investasi juga ke Kalimantan Barat dan meningkatkan peluang kita mendapatkan inovasi dan teknologi terbaru dari China dan mengalami percepatan daripada pertumbuhan kita, khususnya pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bisa meningkat tahun ini menuju angka 8% sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, konsep Fee Office ini tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh rekan kita dari China adalah konsep one stop for investments, business and trading, di mana semua perizinan, semua fasilitasi dan 首先，爸爸是一个原部长嘛，他之前去年已经没有担任部长了，但是他也是去了中国5次，去看了，然后他也希望中印尼的关系越来越好，越来越紧密，因为很多已经中国也好，到我们印尼主要的是投资很多方面的东西，然后也希望你们也可以中国的朋友也可以到西加里曼丹来投资矿业的业务。谢谢。 Selanjutnya kita ingin melihat bahwa layanan Fee Office dan ekosistemnya ini akan membantu para investor maupun pebisnis baik dari China maupun dari belahan dunia lainnya melihat Indonesia dalam satu kesatuan termasuk berinvestasi dan agar semakin banyak kemudahan yang kita bisa berikan bekerja sama dengan kementerian. 然后通过这里 V Office 希望大家投资，然后有在印尼开公司的中国朋友们可以更容易以及更好的进入印度尼西亚。 Terakhir saya ingin menyampaikan di tengah situasi geopolitik dan situasi perdagangan yang banyak tidak menentu, tapi yang bisa dipastikan satu, yaitu bahwa hubungan Indonesia dan China akan semakin baik ke depan, akan semakin meningkat ke depan karena kita adalah keluarga. Woman e Sharon. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
虽然我们在世界还有很多不稳定的因素，但是希望印度尼西亚跟中国能非常友好的、更紧密的合作。谢谢大家。印尼代表处李峰首代，印尼中国总商会副会长韩武先生，中国驻印尼各省市分会的商会代表，来自中国及印尼的各位嘉宾，大家上午好。Yang terhormat Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi semuanya. 今天我非常荣幸站在这里，和大家共同分享天津经济技术开发区，简称泰达及中国北方泰达一站式出海服务基地的发展故事。首先，我仅代表泰达向百忙之中莅临本次活动的各位代表表示诚挚的感谢。Pada hari ini, saya merasa sangat terhormat dapat berdiri di sini untuk berbagi cerita perkembangan kawasan pengembangan ekonomi dan teknologi Tianjin yang disingkat TEDA, serta basis layanan One Stop keluar negeri TEDA di Tiongkok Utara. Pertama-tama, saya mewakili TEDA mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh perwakilan yang telah meluangkan waktu hadir dalam acara ini. 泰达呢是中国国务院1984年批准的。首批国家经济技术开发区之一，曾连续16年在中国商务部组织的国家经济技术开发区综合评比中排名第一。TEDA merupakan salah satu kawasan pengembangan ekonomi dan teknologi tingkat nasional batch pertama yang disetujui oleh Dewan Negara pada tahun 1984. Menduduki peringkat pertama selama 16 tahun berturut-turut dalam evaluasi komprehensif kawasan pengembangan ekonomi dan teknologi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. 为顺应国家走出去发展战略及企业的出海需求，2024年7月。泰达政务办正式印发《中国北方泰达一站式出海服务基地建设方案》的通知，正式叫响一个由政府引导、协会赋能、机构支撑、企业主导的一站式出海服务品牌。Pada Juli 2024, TEDA Tiongkok Utara secara resmi meluncurkan rencana pembangunan basis layanan One Stop ke luar negeri dengan model dipimpin pemerintah, diberdayakan asosiasi, didukung institusi, dan diarahkan perusahaan. 为了能够更好地服务出海企业，基地呢设立秘书处，秘书处领导小组由天津市商务局、市政务办、市外事办等政府部门构成。Agar dapat melayani perusahaan yang melakukan ekspansi ke luar negeri dengan lebih baik, basis layanan ini membentuk sekretariat. Kelompok pimpinan sekretariat terdiri dari instansi pemerintah seperti Dinas Perdagangan Kota Tianjin, Kantor Urusan Luar Negeri Kota, dan Kantor Administrasi Pemerintahan Kota. 基地秘书长呢由政务办副主任宁薇女士担任，负责统筹。那基地呢设有4位副秘书长，那分别由政务办、报关协会、捷博人力及兰迪律所的相关负责人担任。 Sekretaris Jenderal Basis ini dijabat oleh Wakil Direktur Kantor Administrasi Pemerintahan, Mrs. Ning Wei, yang bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan. Terdapat 4 wakil sekretaris jenderal, masing-masing dijabat oleh Kepala Seksi Kantor Administrasi Pemerintahan, Mr. Liang Weijie, Asosiasi Bea Cukai, Miss Chang Xue, Sekretaris Jenderal Perusahaan Sumber Daya Manusia Ciepo, Miss Zhou Liang, dan Kantor Hukum Landi, Miss Jian Tan. 为了更好的能够服务出海企业，那么基地呢同时成立了这个专家智库。那么我们同时组织了协会矩阵，目前呢由中国国际商会等77家国家级及各地市的商协会代表共同组成了协会矩阵。 Basis ini juga mengorganisir swadaya dari 77 kamar dagang dan asosiasi, termasuk Kamar Dagang Internasional Tiongkok, sebagai tempat untuk melayani berbagai tahapan dan kebutuhan perusahaan dalam ekspansi ke luar negeri. 下面呢是咱们部分的这个商协会代表的列举，还有我们一部分的专业服务机构啊。出海基地呢，我们共同整理了企业出海所必要的5个阶段，我们呢也叫做5大行。那
综合呢是104项的专项的出海服务，我们分别把它叫做引航。那引航呢是我们出海的前期规划和筹备阶段，那还有起航。起航的话呢是出海筹备组建阶段，驻航呢是我们企业已经走到海外，那么在海外呢落地经营。护航的话呢，按照中国的话就是我们扶上马走一程，那就是海外的安全发展。及最后一个阶段是回航归本开心，走出去，引进来。Basis ini telah mengintegrasikan 104 layanan yang diperlukan perusahaan dalam 5 tahap ekspansi ke luar negeri. Tahap pertama, penuntutan awal, perencanaan tahap praekspansi. Kedua, peluncuran, persiapan dan pembentukan untuk ekspansi. Ketiga, pendampingan, operasionalisasi dan penetapan di luar negeri. Pengawalan, pengembangan dan keamanan bisnis di luar negeri. Tahap terakhir, kembali lagi ke China ， membuka peluang baru，go global and attract inbound。那么出海基地呢，我们共同打造了8大领域的15款服务产品，这个服务款产品呢，都是由对应的服务机构共同来完成。那也是根据我们阶段性的对出海企业的这个综合调研形成的。在这里呢，需要值得一提的就是关于我们的这个国际文化交流那目前我们组织了使馆行和海外行，总共是50家使馆及15条这个海外的这个服务路线那这个我们是带领中资企业到海外进行考察。Basis ini juga mengembangkan 15 produk layanan yang mencakup 8 bidang. Salah satu yang patut disoroti adalah ekspedisi luar negeri, kunjungan ke kedutaan besar, yaitu rute penelitian luar negeri yang dirancang bersama antara basis ini dan stasiun layanan terpadu luar negeri lainnya。后面呢是展示我们过程中的一些服务案例，那么这里边呢也有一些关于我们落地印度尼西亚的这个相关的案例就包括像治理教育还有云生智能。那云生智能呢主要是低空经济方向的。Dan ini adalah beberapa produk yang telah ada di Indonesia。那么出海服务基地呢，我们同时呢设有物理空间的载体，出海工作室呢，目前我们是设在天津泰达政务服务办的2层，还有服务专席。那么出海基地的数字化展厅，还有我们的营商会客厅呢，是设在11层。Nah, ini adalah kantor-kantor mereka yang beroperasional di Tianjin sana, kantor kerja ekspansi global, ada layanan khusus global, semua beralokasi di lantai 2 gedung layanan administrasi pemerintahan. Kalau untuk pameran digital basis ekspansi global terletak di lantai 11 kantor pengembangan lingkungan bisnis, seperti yang ada di gambar。2025年11月28号呢，也是为了响应国务院关于完善海外综合服务体系的号召，那么我们正式打造了出海主题园区。我们这个园区呢是设立了一个叫泰达跨境出海生态岛，那并配有8000平米的这个物理空间作为企业出海的配套服务。Nah, pada tanggal 28 November 2025, untuk mendukung Dewan Negara guna menyempurnakan sistem layanan komprehensif luar negeri, basis ini diresmikan tempat baru lagi, yang didukung ruang fisik seluas 8.000 meter persegi sebagai fasilitas pendukung ekspansi industri ke pasar global。图片呢附有咱们这个物理空间场所的相关展示1楼呢我们有发布大厅，然后有数字化展厅还有我们的营商会客厅那这边呢是我们这个泰达跨境出海生态岛，也就是说我们8000平米的这个场地作为支撑，那主要是以这个政府加协会加机构加企业的这种服务形式我们打造了一个就是对于跨境电商的集合地赋能企业现实产品出海。Untuk memberikan kejelasan arah bagi perusahaan yang mau ekspansi ke luar negeri, mereka akan kerjasama dengan organisasi swasta, kawasan industri, dan juga asosiasi di luar negeri untuk membangun comprehensive service station guna menyempurnakan fungsi layanan ekspansi di lokasi tujuan。那么为了明确企业出海的方向，泰达出海基地呢与海外的 NGO 组织、产业园区还有商协会，我们共建泰达出海综合服务港，完善属地出海服务的配套职能。
Jadi mereka ada beberapa stop station untuk di luar negeri supaya membantu mereka semua yang akan mengekspansi ke luar negeri. Ini adalah peta dunia mereka. 截止到2025年底呢，我们已经在全球的这个数字可能还需要更新啊，24个国家已经完成了这个海外综合服务站的建设工作。Nah, mereka sudah ada 24 negara sekarang stop stationnya. OK， 今天呢，我们是特别开心啊，可以一起见证这个泰达出海基地印尼综合服务站的揭牌仪式。印尼作为东盟核心市场，拥有优越的地理位置、丰富的资源禀赋和广阔的发展潜力，是中国企业出海的重要目的地。 Hari ini dia sangat senang dapat bersama-sama menyaksikan peresmian Indonesia Comprehensive Service Station Indonesia sebagai pasar inti ASEAN karena Indonesia memiliki lokasi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah dan potensi pengembangan yang luas sehingga menjadi tujuan utama bagi perusahaan Tiongkok yang berekspansi ke luar negeri. 此次泰达出海基地印尼综合服务站的成立。正是基地布局东南亚市场、深化中印尼经贸合作的关键一步。 Pendirian Comprehensive Service Station ini merupakan langkah kunci utama dalam perluasan basis ke pasar ASEAN dan juga pendalaman kerjasama ekonomi serta perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia. 基地呢，出海基地呢，同时在国内呢，我们设有14个国内的运营中心，共建共享，资源互通，形成完整的泰达出海地图。 TEDA Tiongkok kini membentuk 14 pusat operasi domestik yang beroperasi dengan prinsip dibangun bersama, dimanfaatkan bersama, dan saling terhubung sumber dayanya. Semua elemen di atas membentuk peta ekspansi global TEDA. 这个也就是说，出海基地呢，我们虽然设在泰达，设在天津，但是呢，我们是服务于整个中国的出海的企业客户。 Jadi walaupun TEDA itu cuma di Tianjin, tapi dia tidak hanya di Tianjin, jadi seluruh China juga ada customer mereka. 出海基地呢会依托我们海外的综合服务站，那么我们定期呢会组织一些出海沙龙活动。那么我们有个品牌叫金门扬帆出海沙龙。Jadi mereka juga ada bikin beberapa workshop. 这里边呢就会有和各个国家。 我们组织的一些这个出海的相关活动包括德国、匈牙利，然后还有中东当然也包含一些印尼的活动。Nah, jadi ini workshopnya ada banyak negara, Hungary, Jerman, dan termasuk Indonesia dan negara lainnya. 这些都是我们在参加这个包括组织活动的这些现场的照片那出海基地成立以来呢，我们也得到了。 国内的很多媒体的关注那包括像中央电视台新闻联播频道也对我们进行了大概3分钟的报道和播放。Nah, jadi mereka juga menarik banyak media dari China, contoh CCTV yang mempromosikan TEDA selama 30 menit untuk acara CCTV. OK， 那么。 各位来宾，揭牌呢是新的起点，更是新的使命。站在这个新的起点上，泰达出海基地将以印尼综合服务站为依托，持续深耕海外服务网络的建设，不断提升服务质量与效能。与各位伙伴一道，我们共筑出海服务生态，共促印尼中印尼之间的经贸合作，助力提质提效，助力更多企业在印尼市场实现高质量发展，书写中印尼互利共赢的崭新的合作篇章。 Para tamu terhormat, peresmian ini adalah titik awal yang baru dan misi baru. Berdiri di titik awal baru ini, TEDA akan bersama Indonesia Comprehensive Service Station Indonesia sebagai fondasi terus mengembangkan jaringan layanan luar negeri secara mendalam, secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan, serta bersama-sama dengan seluruh mitra kerja, membangun ekosistem layanan ekspansi global, mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi kerjasama ekonomi dan perdagangan Tiongkok Indonesia, membantu lebih banyak perusahaan mewujudkan pembangunan berkualitas tinggi di pasar Indonesia, dan menuliskan babak baru saling menguntungkan bagi Tiongkok dan Indonesia. 最后，让我们这个立足泰达，放眼印尼祝大家合作愉快。 Baik, kenalkan saya Krisantus Kurniawan, saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang luasnya nomor 3 di Indonesia. Luasnya adalah 1,11 kali Pulau Jawa. 1,11 kali Pulau Jawa. OK， 这位是西加里曼丹的副部长，然后他们西加里曼丹的大是1.11倍Jawa 岛。Di Kalimantan Barat ada 12 kabupaten dan 2 kota, dan kami berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Kemudian perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, potensi Kalimantan Barat sungguh luar biasa. Hampir semua jenis logam ada di bumi Kalimantan Barat. Kami memiliki banyak emas, batu bara, pasir silika, kuarsa, kemudian boksit, biji besi, dan uranium, dan lain sebagainya. Yang tentu kami belum tahu apa jenis logamnya karena memang belum kita eksplorasi. Kemudian potensi lahan pertanian juga sangat luas. Tadi saya sampaikan bahwa luasan kami adalah 1,11 kali Pulau Jawa. Tentu perlu kerja keras, perlu ilmu pengetahuan dalam menumbuhkan industri pertanian di Provinsi Kalimantan Barat. 西加里曼丹是非常有潜力的一个城市，因为你在那边地皮非常大，然后很丰富的矿，基本有什么矿都有在那边，他自己都不知道什么矿了，因为很多都有。然后呢，接下来他们那边很大，所以他们想要把农业也是发展上去。Kemudian selain daripada itu, dengan luasan yang 1,11 kali Pulau Jawa, penduduk kami sedikit. Penduduk kami hanya 5.600.000. Kemudian di sana ada semua suku yang ada di Indonesia ada di sana, jadi kami sangat beragam. Dan kami hidup berdampingan, toleransi tinggi, dan saya sebagai wakil gubernur selalu menjaga itu. Karena investasi yang masuk ke daerah, kuncinya adalah keamanan. Dengan situasi yang aman, kondusif, tentu dengan sendirinya investasi akan menjadi produktif. Dan Kalimantan Barat adalah sebuah wilayah yang diminati oleh investor-investor dari China. Banyak sekali investor China yang sudah menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Barat, terutama di bidang pertambangan. Selain daripada itu, perlu saya sampaikan bahwa kami juga memiliki 2 pelabuhan, Pelabuhan Dwi Kora dan Pelabuhan Kijing. Untuk sementara sekarang masih terkonsentrasi di Pelabuhan Dwi Kora yang letaknya di tengah-tengah kota Pontianak. Dan ke depan saya ingin pelabuhan internasional yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat tentu segera berfungsi. Karena selama ini kami rugi, Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri, Wakil Menteri, kami rugi karena DBH ekspor sawit dan tambang kami, karena kami belum memiliki pelabuhan internasional, karena pelabuhan internasional belum difungsikan lewat Dumai, Riau, dan Jakarta. Sehingga tercatat sebagai sawitnya Jakarta, kemudian tambangnya Jakarta. Ya pertanyaannya, di mana ada tambang di Jakarta ini? Di mana ada sawit di Jakarta ini? Tentu ini akan merugikan kami. 地皮很大，但是他们的人数其实不多，只有565万人口，所以这个也是其中一个他们的优势。这么大，但是人口少，中国的人也很多，已经投资到那边了。但是呢，他们希望更多的投资在那边，因为他们其实现在在那边只有2个港口，也没有那个国际港口。所以希望大家欢迎来到西加里曼丹投资。 Ke depan, saya kemarin sudah rapat dengan komisaris dan para direksi Pelindo. Kami akan segera memfungsikan
pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Sehingga investasi yang ada di Kalimantan Barat semuanya bisa ekspor lewat pelabuhan Kijing. Dengan demikian tentu pendapatan asli daerah kami akan semakin meningkat. Selain daripada itu tentu saya ingin juga investasi yang masuk ke Kalimantan Barat mengikuti kearifan lokal Kalimantan Barat. Tentu ada budaya-budaya yang harus kita terus lestarikan, harus terus kita ikuti kebudayaannya, dan ini berlaku untuk investasi yang ada di Kalimantan Barat, termasuk kendaraan operasional. Kalau beroperasi di Kalimantan Barat tentu harus memiliki plat nomor Kalimantan Barat. Karena kami rugi kalau banyak plat nomor kendaraan luar yang beroperasi di Kalimantan Barat. Yang pertama tentu berkontribusi merusak jalan. Yang kedua menggerus kuota BBM kami. Dan yang ketiga pajaknya bayar tempat lain. Saya pikir kepala daerah yang ada di Indonesia semua memiliki pemikiran yang sama. Selain daripada itu, saya tertarik sekali. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Jawa Barat, Pak Sandi. Pergi ke Jawa Barat, saya nginap di Lembang. Saya nginap di Lembang. Jadi mindset pola pikir, saya pikir saya akan rubah di Kalimantan Barat. Saya pergi ke Lembang, saya nginap di hutan. Nginap di hutan, masuk ke lingkungan hutan, bayar. Kemudian sewa tenda di dalam, bayar. Kemudian makan, bayar. Nah, ini berbeda dengan Kalimantan Barat. Saya pikir berbeda dengan Sumatera, Pulau Jawa ini. Kalau di Pulau Jawa, hutan dijual keindahannya. Dan ini jangka panjang. Kita menjaga lingkungan. Nah, di Kalimantan Barat, hutan ditebang. Diambil kayunya. Diambil juga isi buminya. Dan ini jangka pendek. Saya sudah mulai dan saya ingin para pelaku investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk China, bantu kami welcome. Welcome, silakan datang ke Kalimantan Barat, silakan kita pelajari potensi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dan tentu berdampak kepada pembangunan di Kalimantan Barat. Saya ingin Kalimantan Barat juga memelihara hutan, Pak Sandi. Saya tidak dapat bayangkan, kemarin saya ikut acara Rakernas PDI Perjuangan. Begitu saya berangkat dari hotel, Pak, sudah hujan lebat. Sampai di Ancol sudah sampai segini. Ini tentu juga pengaruh lingkungan. Di Sumatera, saudara-saudara kita, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat terkena bencana. Itu karena apa? Hutan juga sudah tergerus. Kalimantan Barat, kalau hutan di Danau Sentarum, ada satu danau yang luasnya kurang lebih hampir 1.000 hektar. Luas Danau Sentarum memiliki potensi ikan yang luar biasa. Ikan arwana yang terbaik di dunia ada di Kalimantan Barat dan banyak kita ekspor ke Cina. Saya yakin Cina banyak ikan arwana, super red, itu dari Kalimantan Barat. Oleh sebab itu maka saya mulai sekarang terus mensosialisasikan kepada masyarakat di Kalimantan Barat agar menjaga lingkungan. Dan saya ingin juga investasi yang masuk ke Kalimantan Barat, investasi yang ramah lingkungan. 来投资不只是投矿这一块，因为现在我们也会从旅游方面也开始发展，然后也有农业方面发展，希望可以保护环境。就是去那边，就是不只是拿矿，他说希望大家可以帮帮他们，西加里曼丹也可以让他们的城市更发展更发达，因为现在呢，主要的是它的港口没有那个国际港口，但是它已经尽全力的尽量在2026年、2027年能有国际港口，这样就是来去西加里曼丹的会更方便，就是进出口问题在这里。然后它因为现在很多水灾啊什么，所以他就希望大家如果去西加里曼丹一定要保护环境的，支持他们。谢谢。 Baik, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Silakan datang ke Kalimantan Barat. Ya, kami ingin kita bekerja sama yang baik, tentu saling menguntungkan antar kedua negara. 欢迎来到西加里曼丹来投资，当然一定很安全，很安全，然后双有利。 Bila ada perkataan saya atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
dan saya ingin sekali datang ke China. Ya dulu saya pernah ke China waktu saya anggota DPR RI. Ya saya pernah menjadi anggota DPR RI. Tetapi pada waktu itu tentu saya memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Sekarang saya sebagai wakil kepala daerah, tentu saya ingin daerah kami maju. Kita saling berbagi teknologi, saling berbagi pengalaman. Tentu saya ingin yang baik di China bisa diterapkan di Kalimantan Barat. 他也是去过，之前他也去过中国，当然不是现在的当副部长的时候，他在别的部门的时候，他也去过中国，然后他也希望不只是你们来帮我们印尼人，也希望我们也互双赢，可以一起就是有桥梁到印尼，印尼到中国，不只是投资，但是也可以交流其他方面的。 Dan di tempat kami banyak orang Cina. Jadi bahkan ada satu kota, wali kotanya namanya Cecemi, wali kota Singkawang. Di situ Cina semua. Tapi Cina yang sudah turun-temurun ada di Kalimantan Barat. Dan banyak yang mengerti bahasa Mandarin di sana. 其实，在基加利满丹非常多华裔，所以在那边也很多中国人。他说，在那边你们来都会说中文的。 Terima kasih. 谢谢。 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, distinguished guests. On behalf of V-Office, it is my great pleasure to warmly welcome our guests from China, Jakarta, Kalimantan, Thailand, Malaysia, and other regions. At V-Office, we are committed to connecting businesses across borders through flexible workspace solutions and corporate services. Your visit today reflects our shared belief in collaboration, innovation, and long-term regional growth. We truly value this opportunity to exchange ideas, strengthen partnerships, and explore new possibilities together. Sebagai perusahaan yang berkantor pusat di Indonesia, V-Office bangga dapat berperan sebagai jambatan kerjasama antara Indonesia, Tiongkok, dan kawasan regional lain. Kami berharap pertemuan hari ini dapat mempererat hubungan, membuka peluang baru, dan menghasilkan kolaborasi yang saling menguntungkan. 作为一家总部设在印尼的公司企业，我们面向区域发展 V-Office 始终致力于通过灵活的办公室，还有专业的企业服务，促进跨区域、跨文化的商业合作。今天各位的到来，正体现了我们在合作、创新和长期发展方面的共同愿景。我们非常珍惜此次交流的机会，期待加深互信、扩展合作空间，共同创造更多可能。Now, thank you for joining us today. We wish everyone a productive discussion and a pleasant stay. Thank you. Selamat pagi semua，各位尊敬的中方的代表，中国贸促会印尼代表处李峰首代，中国印尼总商会副会长韩武总，所有的印尼的各个商协会，我就不一一致敬。Yang semua distinguished guests yang saya hormati, nama saya Eric 呀，感谢各位能坚持到现在，已经到这个时间点，应该是有一些累和困了呀。Terima kasih semua sampai sekarang masih duduk di sini. Saya kiranya mungkin terlalu panjang, mungkin sedikit terlalu mengantuk. So saya akan campur bahasa Mandarin dengan Indonesia supaya bisa presentation lebih cepat ya. 中国的5个部委联合鼓励中国的这个综合服务站体系向海外进行建设。我们在上个星期中国总商会20年的这个会议上，我们的王祖成大使也特别提到了2026年要在印尼推动综合服务体系的建设。印尼的综合服务站呢，就是在这个综合服务体系下进行的。我们现在看到呢，我们有3个方向可以在这边做优化。Jadi di sini untuk Comprehensive Service Center ada 3 tahap. 主要是优化营商环境，提升服务效率，
还有一个就是促进双向的投资。Nah, untuk mengoptimalkan iklim bisnis, meningkatkan efisiensi layanan dan juga mendorong investasi dua arah. 提升效率这一点我特别想分享一下啊，因为我去年来回中国和印尼，大概飞行的里程是110千公里，就是11.5万公里。Jadi dia untuk yang meningkatkan efisiensi layanan dia sangat pusatkan di sini karena dia ada 115.000 kilometer untuk datang pulang balik. Saya sendiri ya. Sendiri datang bolak-balik Indonesia China. 当我去年看到了天津泰达和浙江宁波这个相关的公司之后，我觉得我输给他们的效率了。Setelah lihat TEDA dan juga Zhejiang Ningbo, dia rasa dia kalah sama mereka. 因为我看到他们无论在有这么好的工作的大厦，有这么好的工作的环境，有这么多的工作的员工，依然来自于我们中国的这个伙伴，比我还更加高效的努力的工作。Jadi mereka ada fasilitas yang bagus, orang-orang yang bagus, jadi mereka bekerja sangat cepat jadinya. 另外再提到一个双向，我觉得今天特别高兴，有来自于我们西加里曼丹的省长来参加我们这场活动。其实泰达和西加里曼丹，我个人都认为有很多的双向的未来的这种交流的可能。Untuk di poin dua arah ini dia sangat senang banget Bapak bisa datang dari Kalimantan untuk hadir ke sini karena dia merasakan Kalimantan dan China akan ada banyak prospek ke depannya kerjasama. 因为我们相信所有的合作都是双向的。Karena dia bisa pastikan kalau kerjasama itu pasti dua arah. 刚才我也特别问了泰达的相关的领导，希望有机会能请我们印尼，包括西加里曼丹的省长，把Santiago还有我们的所有的 VIP 的客人，有机会去中国北方泰达综合服务基地参观。Tadi juga udah ngobrol sama pihak dari TEDA, berharap bisa mengundang Bapak untuk datang ke China, Bapak Edi dan juga Pak Sandiaga Uno untuk datang ke TEDA Tianjin. 那印尼的综合服务站究竟是怎样去分工的呢？这里我做一个简单的介绍。Jadi ini adalah pembagian kerja kinerja TEDA. 其实综合服务站它服务的呢是我们的企业在这个印尼呢，我们会和中国有一些互动。那么在政府的这种领导和商协会的这个平台下面，我们会和很多的这种本地的伙伴，尤其是优秀的企业进行合作。Kerjasamanya ada antara pemerintah, swasta dan juga di China dan juga Indonesia kerjasamanya. Yang pentingnya kita kerjasama mau ke dengan swasta juga ya. 在这个我呢去年回到天津的时候呢，我看到了天津泰达的一些展示。这里面我最想跟大家分享的呢，就是泰达刚才这个Emily周分享的，就是政府引领协会赋能共建共享共赢。当然共建共享的主语是我们在座的今天能来的每一位企业家。Jadi seperti yang tadi Miss Cho bilang, yang pemerintah akan menjadi pioner. Terus swasta akan mendukung, asosiasi juga akan mendukung. Seperti halnya hari ini, semuanya yang datang akan mendukung event ini karena kurang satu juga nggak bisa. 也希望大家有机会去天津看一看，因为我看到了这边有一个非常好的 slogan， 想跟大家做分享，就是从政府有什么给什么，到企业要什么给什么。Jadi semoga bisa ke Tianjin TEDA karena mereka ada slogan nih yang mau di-share hari ini yang menurut dia sangat bagus. Dari pemerintah memberikan apa yang tersedia menjadi memberikan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. 那这个呢，就是我们会在泰达的这个整个的综合服务站的体系下，在印尼落地的一个生态服务体系，也是今天请各位来，希望跟我们一起探讨交流的。Ini adalah ekosistem kolaboratif yang akan di Indonesia Comprehensive Service Station. 那我的介绍就到这里，最后借泰达的一个slogan，叫做向海而生，大有可为。因为很有幸的是，我们发现雅加达，包括天津港，还有我们来自西加里曼丹的这个西加里曼丹省，每一个省份都是面向大海的。
我们的机会很大。谢谢大家。 Harap hari ini kerjasamanya seperti slogannya, karena kita semua provinsi juga ke samudra, jadi semoga lancar seperti kayak di samudra. Permisi Pak, maaf. The first question, we already compiled some question, and the first question is for Dr. Edi Junaidi Harahap. The question is, what are the key compliance issues foreign investors should prioritize when entering Indonesia to ensure a smooth investment process? Pertama saya mau cerita dulu suatu kehormatan diundang di acara ini. Saya bisa di sini tentu karena dorongan dan juga motivasi dari beliau. Mungkin sudah lupa, tapi saya akan lupa. Sama Pak, kita juga kalau nggak ada beliau kita pasti sepatu miring Pak. 2017 waktu kami Kepala Dinas PTSP Pak, Bapak waktu itu baru dilantik sebagai Wakil Gubernur. Kunjungan pertama yang beliau lakukan itu ke Dubai Investment Forum. Wah, di situ saya kayak masuk dunia lain Pak, ketemu sama tokoh-tokoh investor, ada Tony Blair waktu itu saya ingat Pak, wah ini gila nih dunia ini. Nah alhamdulillah Pak, sampai sekarang Pak masih tetap di dunia investasi. Jadi terima kasih Pak sekali lagi atas arahan bimbingan. Oh siap. Iya Pak. Saya izin Pak karena waktu Bapak juga sangat pendek. Saya mungkin ada presentasi tapi kami ringkas jadi 4 poin aja kalau boleh. 首先他非常荣幸可以来到这里参加这次的活动，但是他也非常感谢他的巴萨利亚国诺也一直支持他，一直推动他。从2017年在迪拜的有很大的那个见面会，就是关于投资的，能带他到现在还是在这个投资部门。 Ya boleh lanjut sedikit Pak. Jadi untuk realisasi investasi di Indonesia, alhamdulillah Pak, 2 hari lalu kita sudah close mencapai 1.930 triliun rupiah. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Menteri Rosan yang juga merupakan Konco sahabat dekat Pak Sandi. Dan dari 1.930 triliun itu untuk PMA itu nomor 1 adalah dari China. In total. Karena digabung dengan Hong Kong ya Pak, digabung dengan Hong Kong, nomor 2-nya adalah Singapura. Yang kalau di total itu sekitar 35% dari total investasi asing yang ada di Indonesia. OK， 所以之前他们已经有很多投资，而且提高了很多，然后最终第一最多是中国35%，加跟香港的投资来到印尼是35%。 Lanjut, mungkin saya akan share sedikit tentang peluang-peluang investasi yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 4 sektor. Yang pertama, hilirisasi di bidang kelautan. Kenapa bidang kelautan? Karena kita tahu luas laut Indonesia itu 3 kali luas daratannya, sekitar 6 juta kilometer persegi. Namun realisasinya in total dalam 1 tahun itu baru 1% dari sektor kelautan, dari total 23 sektor yang ada di investasi di Indonesia baru 1%. Jadi merupakan peluang yang sangat besar hilirisasi di bidang kelautan. Yang kemudian yang kedua adalah energi terbarukan. Itu ada potensi sekitar 36 sampai 37 ribu gigawatt renewable resources. Yang ketiga data center. Kemudian yang keempat adalah di bidang jasa lainnya. Ini ada sektor-sektor yang juga dulu dipimpin oleh Pak Sandi waktu beliau sebagai Menteri Pariwisata, yaitu perhotelan, pariwisata, dan juga sektor kesehatan. 首先我们印尼有4个部分是最大的，有机会最大的，然后投资就是第一个是海洋，关于海洋的，因为在印尼大家也知道海洋非常大，所以在这个部分也可以发展得非常好。然后还有旅游方面的，旅游方面行业也是可以
然后第三旅游行业，然后还有的矿的东西，然后这些，不好意思。Kemudian kesempatan ini saya kira sangat baik. Kenapa? Ini merupakan momentum yang pas. Mohon izin Pak Sandi, Bapak Ibu semua, Mas Angga. Kenapa? Karena tahun 2026 ini merupakan waktu terakhir yang disepakati oleh pemerintah dalam penerapan global minimum tax. Jadi fasilitas-fasilitas yang saat ini diberikan kepada investor asing dalam bentuk tax holiday, tax allowance, dan juga master list itu berakhir pemberiannya itu di akhir tahun 2026 ini. Jadi secara time limit ini merupakan momentum yang saya kira harus dimanfaatkan oleh para investor ini untuk investasi di Indonesia pada tahun ini. 2026年是我们最后一年，就是有很多优势，关于那个税方面，很多为国外的要投资到印尼的税务方面，但是2026年之后可能就要改革了，所以现在就是它的机会了。如果要投资到印尼。 Alasan kedua kenapa sekarang momentum yang paling pas 2026, pemerintah Indonesia sudah menerapkan FIKPOS, fiktif positif, yaitu sebuah kesepakatan untuk menerbitkan izin jika waktunya sudah masuk atau sudah ditetapkan. Misalnya contoh untuk izin pariwisata waktunya 14 hari, lewat dari 14 hari maka dianggap izinnya itu terbit walaupun pemerintah belum menerbitkan izinnya. Jadi nah istilah itu dalam hukum administrasi pemerintah itu fiktif positif, dan ini tidak banyak negara yang mengimplementasikan kebijakan ini. OK， 现在他们如果有什么证要出来的话，已经有一个固定的时间了。就比如说我们旅游局方面的14天，那它一定会在14天以内就出来了这个证，过了以后就是也就直接自动的出来了这个证，所以这个方面也是只有几个国家，没有所有国家是这样的，印尼是其中一个。 Yang selanjutnya saya mungkin sedikit mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub Kalimantan Barat tentang investasi di daerah. Jadi angkanya tuh figure out-nya itu ialah 51% investasi yang ada di Indonesia itu masih didominasi oleh Jawa. Padahal itu hanya ada 6 provinsi. Dan sisanya itu adalah di luar Jawa. Tadi Gubernur Wagub Kalbar menyampaikan, betul memang realisasi investasi di luar Jawa ini masih sangat terbatas. Jadi kesempatan yang baik ini saya kira sekaligus juga saya mengajak para investor. Indonesia ini sangat luas, bukan hanya Jawa, bukan hanya Jakarta, tapi banyak provinsi-provinsi lain di luar Jawa ini yang potensi investasi itu luar biasa. Dan dengan investasi di luar Jawa itu sebetulnya juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. 其实印尼非常大，不只是雅加达，不只是加瓦岛，但是现在目前情况是51%投资都是放到加瓦岛和雅加达，但其实除了加瓦岛也是很多，就比如说像西加利曼丹，刚才副部长说的，他们那边地方也很多能发展、可发展性，也有潜力做投资，所以希望在除了加瓦岛和印尼，大家也可以走向其他城市。 Kemarin sempat diskusi Pak Sandi, Mas Angga dengan Mas Erwin juga. Contoh misalnya Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu masuk top 5 untuk realisasi investasi, tapi memang belum banyak kantor pusat dari perusahaan-perusahaan investasi asing ini yang berani untuk membuka kantor pusatnya di Sulawesi Tengah. Jadi mungkin ini juga suatu peluang untuk V-Office ya, bisa istilahnya mencoba berkolaborasi untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah itu membuka kantor pusatnya di daerah Pak Wagub. Dengan begitu nanti pajaknya otomatis akan tinggal di daerah dan juga PNBP-nya akan tinggal di daerah. Dan ini saya kira banyak Pak, memang pemimpin daerah, gubernur, bupati yang sudah menyuarakan hal ini. Gitu.
其实中苏拉维西也是一个选择，可以开公司在那边，它也是我们印尼的前5，但是到现在中苏拉维西确实很少有人去那边开公司，希望就是中国或者国外的投资人可以往其他城市去开他们的公司或者就是工厂，什么业务都可以往外。Barangkali itu awal dari kami. Selanjutnya nanti bila ada diskusi bisa sambil berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What investment opportunities are currently open for foreign investors in Indonesia's energy and mineral resources sectors? Oke, makasih. Mungkin saya nambahin yang tadi Pak Edi udah sampaikan, tadi Pak Sandi udah jalan duluan. Mungkin saya langsung fokus aja Pak ya, dalam konteks tenaga listrikan Pak ya. Ya, jadi mungkin tadi Pak Edi sudah singgung soal hilirisasi mineral, batu bara tentunya, dan itu menjadi program prioritas pemerintah karena Pak Presiden Prabowo dalam Astacitanya salah satunya yang menjadi fokus utama adalah ketahanan energi ya, energy sovereignty, dan saya rasa itu menjadi bagian yang kita terutama mungkin di PLN, dan di depan saya juga ini Mas Antoni Naleong komisioner daripada Indonesia Power, anak usaha PLN yang pengelola pembangkitan. Jadi di 2023-4 ya, total electricity demand projected-nya kira-kira 511 terawatt hours. Itu tentunya tumbuh dari struktur ekonomi dan transformasi. Jadi untuk para investor saya rasa yang memang menarik ya, dan untuk large scale investment itu adalah renewable energy ya, storage juga, dan grid infrastructure. Jadi itu yang, nah ini total demand-nya ya, untuk 2034 ya, dan ini ditopang oleh beberapa kebutuhan yang ada. 主要我们也是要往电力方面的，就是电功能，就是整个2034年，就是我们需要511 瓦兆，就是需要这么多，然后我们可以往电造啊、电力这一块，如果有对这个投资兴趣，也可以往印度尼西亚走。And then next slide. Ini total projection of investment ya, untuk renewable energy, base load, ada juga baterai Pak sekarang Pak Edi ya, BS juga ya. Jadi saya rasa, dan ini banyak perusahaan China yang memang sudah berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia Pak. 这个是我们数据，各种电力就是风啊，全部都有在这里，然后基本上也是投资，就是中方来投资印尼的。Planning ya, total capacity increase dan total gigawattnya, dan kebutuhan investasinya 2.134 triliun ya. Jadi saya rasa ini cukup menarik ya untuk teman-teman di China bisa opportunity, dan mungkin saya nanti Mas Antoni dan bersama tentunya juga V-Office dan Kementerian Investasi siap membantu ya, memfasilitasi kalau ada yang tertarik untuk join. Banyak sekali, beberapa biasanya memang kita dari bulan lalu akhir tahun juga banyak perusahaan China yang berkonsultasi dengan kita. Next. 印尼是需要很多就是人投资在这个方面，因为我们需要很多电。其实，在印尼，因为人口很多嘛，所以需要电。然后大家如果有对这方面有兴趣，也可以直接找他们，因为他们是直接印尼政府电力部门的。Dan yang memang juga menarik ya, karena itu sudah ada di RUPTL Mbak ya, projection kita 42 gigawattnya dari renewable energy ya, which is China kan solar panel juga cukup advance, dan teknologi-teknologi yang lain. Jadi storage juga teknologi dari China juga cukup baik, dan ini yang mungkin kita bisa kolaborasi ya. Di samping investasi ya, kita harap juga bisa bikin pabriknya juga ya Pak Edi ya di kita, karena kita ada kewajiban untuk lokal konten ya, atau TKDN. 所以印尼其实非常看好中国，因为中国对于
电能功能储存这个方面是非常强的，所以他们也希望除了你们能投资，也可以交流一下，就是在印尼开工厂，所以我们可以交流一下，就关于电力这方面。Next slide. Ya, ini saya rasa penting juga Mbak, bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk green job ya. Dari sektor sumber daya manusia, ada transformasi teknologi, transformasi SDM, dan itu yang kita harapkan juga Pak Edi. Jadi bukan hanya secara capital masuk, tapi investment SDM ya, termasuk ya saya juga kebetulan alumni dari Tsinghua short course, kita ada beberapa kolaborasi. Jadi harapannya juga di samping ada pembiayaan atau investasi, tapi juga dalam transfer knowledge juga kita harapkan ya. Ini saya rasa secara hitungan banyak sekali tantangan di sektor SDM kita. 其实我们印尼也希望中国有人才可以帮助到我们印尼，就像他也是去之前也是学习了，在清华大学学了一段时间，他觉得除了资金最重要的就是人才，能帮助到印尼的也是会学到很多东西。Next, ini tadi Pak Hedi udah sampaikan, ini domainnya Pak Hedi ini dari BKPM, dari Kementerian Investasi, tapi memang ini the last year ya Pak ya? Oh ya, the last year untuk jadi kalau memang mau dimanfaatkan mungkin ini menjadi tahun yang cukup menarik karena kedepannya sudah ada kesepakatan untuk GMT ya Pak ya? Iya, Global Minimum Tax. Ini mungkin window yang tinggal sedikit lagi setahun ini bisa kita optimalkan. Next. 2026年也是作为我们最后一年，就是有很多优势关于这个税，因为过了之后他们有一个叫做至少要付多少的税进来，有一个门槛了。今年是最后一年就没有。Ya mungkin ini gambaran dari beberapa investasi dari asing yang sudah masuk, dan saya rasa seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, China saat sekarang ini menjadi negara yang terbesar Pak ya, total investasinya ke Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kolaborasi dan sinergi antara China dan Indonesia. 投资方从国外的到印尼，这个就是我们前8，当然中国是排名第一。Oke Mbak, saya rasa cukup dari saya. 他现在我们继续第3位。 Thank you, Terangga. Okay, and then the next question is to Ms. Liu Ye. In the context of Belt and Road Initiative and the continued expansion of Chinese enterprise going global, how do you view the role and positioning of the Bank of China Jakarta branch within the Indonesia Comprehensive Service Station platform? Looking ahead, how does Bank of China plan to leverage its financial services to support deeper alignment between Chinese enterprises and Indonesia's local industry, industrial park and projects? Please. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama Dr. Edi, Dr. Angga Wira, saya minta izin ganti ke channel bahasa Mandarin ya. Oke ya. Untung kita punya anak skill. Ya. OK， jadi OK， 印尼呢，实际上我们大家都知道哈，已经是中资企业海外布局中最重要、最具有潜力的目的地之一。那么，企业在印尼面临的挑战，其实已经不仅仅是有没有项目，而是如何把项目长期合规、可持续的做下去。那在这个过程中呢，我们这个印尼综合服务站今天这个发布的可以发挥重要的作用。Indonesia sekarang sudah menjadi salah satu tujuan utama bagi perusahaan Tiongkok yang ingin berkembang ke luar negeri. Sebenarnya tantangan yang dihadapi perusahaan di Indonesia hari ini sebenarnya bukan lagi soal ada atau tidaknya proyek, tetapi bagaimana menjalankan proyek itu secara jangka panjang, rapi, patuh, dan berkelanjutan. Disinilah menurut kami Comprehensive Station ini dibuat. Yeah. 那在这个平台里呢，中国银行雅加达分行的角色呢，首先是一个跨境金融的连接点。Dalam platform ini, peran Bank of China cabang Jakarta pertama-tama adalah sebagai penghubung layanan keuangan lintas negara. 中资企业在印尼发展面临的不是简单的把这个中国的商业模式在印尼复制粘贴。
更是跨境资金流动、外汇管理、税收制度、监管规则差异等一整套的跨境问题。 Bagi perusahaan Tiongkok yang masuk ke Indonesia bukan sekedar copy paste bisnisnya, tapi mereka harus menghadapi banyak isu lintas negara secara bersamaan, seperti arus dana lintas batas, pengelolaan falas, perbedaan aturan pajak dan juga ketentuan regulator lokal. 我们非常了解中资企业在走出去过程中对资金调度、结算效率、融资结构以及风险管理的真实需求。另一方面，我们也长期深度参与印尼本地的金融市场，熟悉当地的外汇政策、监管要求和银行体系的运作。 Kami memahami kebutuhan nyata perusahaan Tiongkok dalam proses go global. Tapi pada saat yang sama juga kami cukup familiar dengan pasar keuangan dan regulasi di Indonesia. 通过这个综合服务站呢，中行可以把这两端更好的衔接起来，帮助企业在进入印尼市场时呢，少走弯路，打好基础。 Melalui platform ini, kami mencoba menjembatani kedua sisi tersebut supaya perusahaan bisa masuk ke pasar Indonesia dengan lancar. 第二呢，中国银行雅加达分行呢是企业落地印尼过程中的一个金融基础设施的提供者。 Kedua, kami melihat peran kami sebagai penyedia infrastruktur keuangan bagi perusahaan yang benar-benar ingin berkembang di Indonesia. 企业在进入印尼的时候呢，往往同时面临着这个账户体系的搭建、资金合规流转、汇率风险、人员派驻、园区对接等一系列的问题。通过这个服务站呢，我们也是希望把金融服务前置嵌入到这个企业落地的全过程，为企业提供一揽子的跨境金融解决方案，降低企业初期进入成本和运营的不确定性。 Pada tahap awal, perusahaan biasanya menghadapi banyak hal sekaligus. Pembukaan rekening, kepatuhan arus dana, risiko nilai tukar pengelolaan tenaga kerja, dan juga kerjasama dengan mitra lokal. Melalui layanan ini, kami berusaha menghadirkan layanan keuangan sejak awal agar biaya masuk dan ketidakpastian operasional bisa ditekan. 从具体服务来看，我们围绕企业全生命周期来做这个金融支持。 比如在项目落地前，协助企业进行跨境的投资结构的设计、资金路径的规划、人民币与外币的组合安排，为有需要的企业呢可以开立共管账户，助力企业与本地合作伙伴的这个信任的建立。 Dari sisi layanan, pendekatan kami adalah mendampingi perusahaan sepanjang siklus hidup investasinya. Sebelum proyek berjalan, kami membantu perencanaan struktur investasi dan alur dana, termasuk pengaturan penggunaan RMB dan mata uang asing, serta menyediakan rekening bersama bila dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dengan mitra lokal. 在项目建设和运营阶段，提供项目融资、银团贷款、贸易融资、双边本币结算以及人民币的跨境使用、兑换及套期保值。 以及支持人力资源管理的代发新服务等，保障项目建设和运营资金的稳定。 Saat proyek berjalan, kami mendukung melalui pembiayaan proyek, pinjaman sindikasi, pembiayaan perdagangan, penggunaan mata uang lokal dan RMB, layanan penukaran dan lindungan nilai mata uang, serta hal-hal praktis seperti pembayaran gaji karyawan agar operasional tetap berjalan lancar. 在企业经营相对成熟后，支持企业进行利润的汇回、再投资和全球的现金管理安排。 Ketika perusahaan sudah lebih matang, fokus kami beralih ke reputasi laba, reinvestasi, dan juga manajemen kas global. 这些呢看起来是金融服务，但本质上呢也是在降低企业跨境经营的不确定性，帮助企业合规、稳健、可持续地融入印尼市场。 Meskipun ini terlihat sebagai layanan keuangan, yang sebenarnya kami lakukan adalah mengurangi ketidakpastian dalam bisnis lintas negara dan membantu perusahaan operasi secara patuh, stabil, dan berkelanjutan di Indonesia. 希望回答你的问题了。 cukup ya. Okay, then the next question is to Mr. Chen Luyun. As Chinese enterprises accelerate their growing global strategies, particularly into Southeast Asian markets such as Indonesia, what do you see as the key challenges they face in terms of workforce management, talent matching, and local compliance? 在中国企业加快走出去，尤其是进入印尼
等东南亚市场的过程中，您认为企业在用工人才匹配以及面临的最大的挑战是什么呢？OK，我认为面临的最大挑战，第一个是主体意识，第二个是 HR 的专业能力，这是我认为出来以后最大的2个挑战。因为在国内有时候我们也会碰到这样的问题啊，在 HR 也好，企业家群体当中讨论，但是我经常给他们一个建议是什么？我们回头再看看，比如说40年前，当我们国家刚刚开始改革开放的时候，那时候有什么？其实就是国家的一个号召，然后有了这个号召以后，我们一群有企业家特质的苗子就自然而然起来了，成为了这个时代那个时代的弄潮儿。Oke, jadi awal-awal yang paling susah menurut dia adalah subjektif perusahaan dan juga profesional di bidang HR. Seperti halnya China sebelumnya awal-awal juga nggak tahu mau gimana, jadi HR lah yang membuat jadi komunitas dan berkembang menjadi satu bisnis. 所以只要我们确认了这个主体意识我相信那个办法总比困难多。所以第2个面临的挑战就是关于那个 HR 的专业知识。当然，现在因为出来的企业都是有非常好的已经大树的苗子，因为在国内已经筛选过了。到国外呢，我想这个在印尼的土壤里面能够有很好的拆贴大树的基因。那这个时候寻找 HR 的这种专业人才或者 HR 的那个专业服务机构都不是太困难的事情啊。谢谢。Yang kedua adalah profesional mereka kalau sudah keluar harusnya sudah sangat profesional karena sebelumnya di China sudah pernah ada eliminasi dulu, interview dulu sebelumnya. Jadi menurut dia HR itu sangat penting. 捷博作为一家顾问式的人力资源服务机构啊，我们可以给企业服务的主要有3个方面。第一方面，在用工当中，用工的合规当中，我们可以起到压舱石的这么一个作用。就是我们可以在企业用工的合规当中成为一个压舱石的这样一个作用。Oke, jadi untuk pertama yang menurut dia adalah ya changshi itu seperti halnya mencari orang yang kompeten dan ada di perusahaan itu. 因为我们经历过非常多的一些用工合规的一些具体问题。中国有句古话叫久病成良医。我相信我这个良医经历过那千千万万的问题以后，已经被训练出来，有足够的能力来帮大家来解决这一系列的问题。Karena menurut dia sudah udah banyak pengalaman yang mereka alami, jadi mereka sudah tahu gimana cara menghadapi suatu masalah. 第2，我们可以作为企业发展的助燃器，因为企业在发展过程，特别在印尼，比如说落地以后啊，它要快速的找到合适的人才。这个时候如果火箭在拜贴上缺了来料也是不行的，所以我们能够帮企业做好这样一个助燃剂，做好一个加油系统啊。Jadi dia juga bisa membantu perusahaan-perusahaan yang akan berkembang untuk mencari-cari orang atau membuat perusahaan ini tidak kebingungan untuk menghadapi masalah. 第3呢，我想因为跨国度的这种交流文化的融合，它也需要一些助推器，所以我们能够做好文化融合的助推器这样一个作用。Dan juga dia yakin poin ketiga dia bisa membuat mengenal budaya di negara tujuan sehingga akan lebih kompetitif untuk perusahaannya. 以上我对这些问题的一些看法，谢谢。Menurut dia ini adalah maksimum dan minimum modalnya berapa dan berikan apakah fasilitas yang gampang untuk investasi. Terima kasih. Jadi untuk minimum modal PMA itu di 10 miliar rupiah. Nah, dan ada kewajiban modal di setor itu 2,5 miliar atau 25%. Ini sudah turun. Sebelumnya tuh modal di store-nya itu 10 miliar tapi sekarang sudah diturunkan menjadi 2,5 miliar modal di store yang harus disetorkan. 2,5 miliar. Nah, kalau modal minimalnya itu 10 miliar.
所以这位先生问了，就是在印尼开公司有什么 Berapa tuh kalau 最低 di convert? 最低的就是资金，比如要开是多少？以前我们是必须400万人民币到账，现在呢，只要开公司400万，但是第一笔账进去的只需要100万人民币，100万。Pak, jadi dia adalah satu perusahaan yang tenaga surya yang pakai tenaga surya. Nah, jadi dia bilang apakah di Indonesia ada masuk juga bisa masuk investasi yang masuk PLTS atau Ini belum masuk ya? dia belum masuk. Dia mau tahu adakah info karena dia bilang di China sendiri selain PLTS ada sampah yang dijadikan jadi listrik sekarang. Nah, kira-kira di Indonesia itu yang diperlukan apa? Saya langsung jawab Pak. Ya. Untuk PLTS itu kan berarti masuk ke energi terbarukan ya, renewable energy. Tadi kan saya sampaikan memang Indonesia tuh masih punya a lot of potential lah, 36.000 gigawatt tadi kan jumlahnya. Di antaranya mungkin itu juga jadi sektor yang paling potensial untuk dimasuki oleh investor asing dari China. 其实印尼很需要，就是不管什么电能都行，因为我们印尼缺电，我们还需要33.6万吉瓦的需求，所以一个很大的，对。 Ya, mungkin bisa dalam bentuk government project ya, project government karena Pak Prabowo ingin bikin PLTS di ribuan desa di Indonesia dan juga bisa juga untuk market yang untuk masyarakat langsung, jadi jual langsung ke masyarakat juga. Sekarang masyarakat sudah mulai butuh dan beralih. Kita juga, saya, Pak Edi dan teman-teman ya udah secara sukarela langsung memasang juga untuk PLTS. Jadi tinggal mau yang mana nanti kita bantu. OK， 所以现在我们的总统是有这个项目的，所以往政府的项目也可以。然后他们现在的主要的是那个光伏，是要我们总统有一个项目要。 有1000个的农村需要这个光伏的项目，然后现在我们私人也可以自己用这个光伏，所以就是有私人我们也想自己买自己弄的话也可以，也可以卖给私人或者政府。Ya belajar. Oh Pak, dia bilang setelah Imlek ada 2 perusahaan yang akan datang ke Indonesia untuk datang. Nah dia bilang ada datanya nggak atau yeah, please call me and then we gonna talk more detail. 直接可以联系这位先生。 more detail, yeah. 我补一句啊，你需要开投标保函，请找中行。中行是 PLN 认可的这个保函的这个发出行。Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin kita sudah untuk sesi panel diskusi. Thank you for all the panelists. 感谢所有，感谢。